Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezeki yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-36 insya-Allah. Pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-37 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyamizallahu al-khabisa minat tayyibi wa yaj'alal khabisa ba'dahu 'ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Ulaika humul khasirun. Supaya Allah membezakan antara golongan yang jahat, iaitu golongan yang ingkar, dengan golongan yang baik, iaitu golongan yang beriman, dan menjadikan golongan yang jahat itu sebahagiannya bersatu dengan sebahagian yang lain. Lalu kesemuanya dihimpunkan dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang yang rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-37 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa janganlah menjadi suatu kehairanan kepada orang beriman jika terdapat orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala lalu membelanjakan harta mereka untuk menghalang jalan Allah. Keadaan ini berlaku supaya Allah dapat membuat tapisan dan saringan antara mereka yang jahat, iaitu golongan yang ingkar dengan golongan yang beriman. Allah juga menjadikan golongan yang jahat itu sebahagiannya bercampur dengan sebahagian yang lain, lalu menjadi satu kumpulan yang besar. Tapisan terhadap mereka yang jahat itu tidak akan bercampur lagi dengan golongan yang baik. Selepas itu, golongan yang jahat itu dihimpunkan kesemuanya, lalu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang yang rugi. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-37 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membantu dan menolong hamba-Nya yang beriman serta memenangkan mereka untuk membezakan antara golongan yang buruk dengan golongan yang baik. Allah juga menjadikan sebahagian daripada mereka yang melakukan perbuatan buruk itu berada di atas sebahagian yang lain. Mereka itu akan dikumpulkan di dalam neraka Jahannam dan mereka itulah orang yang rugi sama ada di dunia maupun di akhirat. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi juga mengambil riwayat daripada Mujahid yang menyatakan bahawa ayat ke-37 surah Al-Anfal ini diturunkan kerana berkaitan dengan perbuatan Abu Sufyan
yang membelanjakan hartanya kepada tentera kafir musyrikin Mekah dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ketika Abu Sufyan berjaya melepaskan kafilahnya yang membawa harta dagangan, maka dia pun menggerakkan kaum kafir musyrikin Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas para pemilik harta mendapat harta mereka yang diperolehi daripada hasil dagangan Abu Sufyan yang kembali dari negeri Syam, maka mereka diminta untuk membiayai peperangan dengan menggunakan harta tersebut bagi menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-37 surah Al-Anfal, menjelaskan bahawa orang kafir menjadi rugi kerana apa yang mereka perjuangkan di atas muka bumi ini bukanlah perkara yang benar. Perhatikanlah bahawa sehingga kini berlakunya peperangan di mana kedua-dua pihak yang berperang itu sentiasa mencari alasan dan berusaha untuk membenarkan perbuatan mereka, walaupun sikap itu tidak benar dan hanya membawa kerugian. Tenaga, harta benda dan nyawa semuanya musnah dan hilang, manakala hasilnya pula tiada, tetapi hanya mendapat kekalahan dan kerugian, bahkan di akhirat nanti akan dibalas dengan neraka Jahannam. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-37 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-37 surah Al-Anfal ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala membezakan antara golongan yang kufur, ingkar dengan golongan yang beriman. Allah juga menjadikan sebahagian golongan yang kufur, ingkar itu bersatu dengan sebahagian yang lain. Kemudian kesemua mereka dikumpul dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam untuk menerima azab seksaan daripada Allah. Begitulah kesudahan bagi mereka yang kafir dan menentang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ayat ke-37 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan dan pengajaran kepada umat Islam supaya jangan sesekali ingkar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga sanggup menggadaikan iman dan menjadi kufur hanya disebabkan kerana mengejar harta benda dan kemasyhuran dunia yang tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sanggup menganut ideologi barat, menjadi pejuang sekular dan tokoh liberal, menganggotai pertubuhan rahsia orang kafir seperti Freemason dan Illuminati, serta bersubahat dengan pihak musuh untuk memerangi dan menjatuhkan Islam. Mereka bersatu dan bekerjasama dengan orang kafir dalam satu pertubuhan yang sama untuk memastikan cahaya Islam terpadam. Malah mereka juga menjulang tinggi ideologi sesat, ritual, kufur dan menyembah syaitan. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kesemua mereka dan menghumbankan mereka ke dalam neraka Jahannam untuk dibalas dengan azab seksaan yang tidak terperi sakitnya kerana ingkar terhadap Allah dan mengkhianati Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-60, Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yathakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu wahai Muhammad memerhatikan orang yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kamu dan kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, tetapi mereka masih mahu berhakimkan kepada taghut, sedangkan mereka telah diperintahkan supaya mengingkari taghut itu. Sesungguhnya syaitan itu berusaha mahu menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-57, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhazu dinakum huzwa
wala'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu melantik orang yang menjadikan agama kamu sebagai bahan ejekan dan permainan, iaitu daripada golongan orang yang telah diberikan kitab sebelum kamu dan orang kafir sebagai pemimpin. Bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-37 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, setiap Muslim hendaklah sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jangan sesekali ingkar dengan perintah Allah sehingga sanggup menggadaikan iman dan menjadi kufur hanya disebabkan kerana mengejar harta benda dan kemasyhuran dunia yang tiada nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kedua, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya hendaklah sentiasa berpegang teguh dengan ajaran Islam dan berjuang untuk mempertahankan Islam daripada diserang oleh pihak musuh. Jangan sesekali mengkhianati Islam dengan mendukung ideologi sekularisme dan liberalisme, bersekongkong dengan pertubuhan Freemason dan Illuminati, serta bersubahat dengan pihak musuh untuk menjatuhkan Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.